Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi kita akan teruskan kembali kita punya PDP kita secara maya, okey ya. Dalam musim PKP ni. Okey, kita akan berada pada subtopik yang seterusnya iaitu haba peneutralan. Okey, ini penetralan kita dah belajar semasa di tingkatan 3. Tingkatan 4, sorry ya. Kita dah belajar tingkatan 4. Kimia tempat kita belajar penetralan asid base. Okey, yang itu kita dah belajar di tingkatan 4, tingkatan 5 apa yang kita nak belajar? Tingkatan 5 ni kita nak belajar haba yang terbebas. Kita nak kira. Okey, haba penetralan. Okey ya. Jadi haba penetralan ni daripada tindak alas penetralan. Okey, boleh rujuk kepada modul master kimia kita ya, muka surat 87 kalau tak silap ya, cuba cek, pastikan modul ada kat depan baru kita boleh mula. Okey, yang pertama kita sukat asid ya. Asid yang kita guna di sini ialah asid hidroklorik. Kita sukat 50 cm3 asid hidroklorik 2 mol per dm3 kepekatannya. Kita masukkan dalam bekas plastik, cawan polistirena, cawan plastik sama dengan sebelum ni untuk mengelak mengurangkan haba terbebas. Kemudian kita sukat suhu awal. Okey, kita kena ambil suhu awal dia. Jadi suhu awal dia dalam modul kita tu contoh tu ialah 28 darjah Celsius. Okey. Kemudian kita sukat pula alkali ya, alkali. Okey, contoh sini kita guna larutan natrium klorida. Okey, sama isi padu 50 cm3 larutan natrium natrium hidroksida ya. Kepekatannya 2 mol per dm3 sama juga. Okey, jadi kita ada asid hidroklorik, kita ada base natrium hidroksida dan suhu natrium hidroksida ni kita sukat. Okey, kita dapat suhunya 29 darjah Celsius. Okey. Jadi kita ada dua larutan di sini. Jadi kita ada dua suhu awal. Suhu asid 28, suhu natrium hidroksida 29. Jadi kita kena dapatkan suhu purata nanti untuk dapatkan suhu awal. Macam haba pembendakan. Sama saja. Okey, kemudian kita campurkan kedua-duanya juga dalam bekas plastik dan kita kacau. Dan kita dapatkan suhu tertinggi. Ingat ya, suhu tertinggi. Bukan suhu terakhir, suhu tertinggi. Okey, suhu tertinggi kita dalam modul kita itu ialah 43 darjah Celsius. Okey, 43 darjah Celsius. Okey, jadi itu kaedah eksperimen ya. Okey. Jadi kita tengok kepada modul kita itu. Seterusnya kita melihat kepada definisi. Apakah maksud haba penetralan? Okey. Jadi maksud haba penetralan, haba pemendakan, haba penyesaran dia hampir sama. Dia sikit je beza ya. Okey, definisi haba penetralan ialah haba yang terbebas apabila 1 mol air terbentuk daripada tindak balas asid dan base. Okey. Kita nak kira haba yang terbebas apabila 1 mol air terbentuk. Okey, keyword di sini 1 mol air. Okey, jadi ya, ini adalah takrifan, kena hafal sebiji macam saya bagi ni. Okey, kemudian kita buat persamaan. Persamaan ni memang kita dah selalu sangat buat dah, rasanya tak perlulah kita nak bincang panjang-panjang. Okey, HCl tambah dengan NaOH, NaO dapat NaCl tambah H2O. Okey, kemudian kita nak bentukkan persamaan ion. Okey, untuk persamaan ion kita potong mana yang sama kiri dan kanan. Okey, jadi mana yang sama kiri dan kanan? Kita perhati betul-betul ya. Okey, kita ada H sebelah kanan, kita ada H sebelah kiri, kita ada H sebelah kanan. Ingat potong mesti sama jenis zarah. Okey. So apa yang kita boleh potong sini? Okey, yang kita boleh potong sini yang sama jenis zarahnya adalah Cl sebelah kiri ion dan Cl sebelah kanan ion. Kemudian Na sebelah kiri ion, Na sebelah kanan juga ion. So kita potong. Kita akan dapat persamaan ionnya H plus tambah OH minus dapat H2O. Okey, dapat H2O. Okey, jadi itu persamaan ion dia. Okey, jadi persamaan ion ni untuk tindak balas penetralan sebenarnya sama je. Apa asid awak guna, apa alkali awak guna, awak akan dapat H plus tambah OH minus dapat H2O, sama je. Ya, kerana asid dia ada H plus, ya alkali dia ada OH minus, dia akan dapat benda yang sama saja. Okey, kemudian kita kira
Ya, kita nak kira haba penetralan ya. Sama step, 3 step juga kita ada. Okey, step yang pertama kita kira mol. Okey, mol di sini kita tengok. Kita ada maklumat untuk asid hidroklorik. Kita ada maklumat untuk nitrat hidroksida. Okey, kita ada maklumat untuk asid hidroklorik. Kita ada mol untuk natrium hidroksida. Jadi kita nak kira mol siapa? Kita boleh guna ya salah satu daripada mol antara asid dan juga natrium hidroksida. Nak kira yang mana terpulang. Okey, jadi saya kira mol untuk HCl ya. Kalau kita nak kira mol untuk NaOH pun boleh, sama saja. Okey, mol HCl guna formula MV per 1000. Okey, kepekatannya 2. Ya, kemudian isi padunya 50, isi padu asid tu 50, ya, bagi 1000 dapat 0.1. Kalau kita kira mol NaO pun sama sebenarnya ya. Okey, yang kita kira ini ialah mol HCl. Okey, kita bukan nak mol HCl. Tu kena ingat. Kita nak mol air. Ya, sebab haba yang terbebas apabila 1 mol air tu. Kita nak mol air. Jadi mol air dengan mol HCl sama saja. Sama. Maksudnya mol air pun 0.1 juga. Sebab ratio daripada persamaan kita tu ya, 1 HCl tambah 1 NaOH ya, dapat 1 NaCl dapat 1 mol air. 1 ya. Jadi mol HCl sama dengan mol air, sama saja. Okey, kemudian langkah yang kedua kita nak kira haba terbebas Q. Okey, untuk haba terbebas Q ni kita guna formula yang sama saja. Q MC theta. Sama, tak payah ulang banyak kali. Okey, M itu ialah jisim tapi kita ambil isi padu. Di sini kita ada 2 larutan. So bila kita kira M di sini kita kena ambil jumlah. Okey, kita tambahkan saja. 50 tambah 50. 50 untuk asid, 50 untuk NaO. Tambah saja. Kemudian darab dengan 4.2 ini ialah nilai muatan haba tentu C itu. Nilai C ini tetap sepanjang masa, sama saja, awak tak perlu pening-pening. Kemudian theta itu perubahan suhu. Okey, perubahan suhu ni kita tolak saja suhu akhir 43 dalam modul kita tu. Tolak purata suhu awal 28 tambah 29 bagi 2. Okey. Kita darab, kita akan dapat jawapannya 6090 joule. Okey. Selesai. Kemudian step yang ketiga, kita kiralah haba penetralannya delta H. Ya. Jadi guna formula yang sama, delta H sama dengan Q bahagi mol, bagi N, mol ya. Okey, 6090 itu Q kita, bagi 0.1 mol kita. Kita dapat jawapannya 60.9. Okey, ingat apa yang saya pesan? Ya, mesti ada tanda negatif. Okey, kenapa negatif? Sebut balik sekali lagi. Sebab dia exothermic. Kenapa exothermic? Sebab suhu meningkat ya. Bila suhu menurun tu endo. Suhu kita meningkat. 28, 29, dia jadi 43. Itu suhu meningkat ya. Okey, negatif letak sana. Negatif, kemudian unit. Pastikan betul. Kilojoule per mol. Unit kena ada. Negatif 60.9 kilojoule per mol. Okey. Mudah. Kaedah pengiraannya sama saja seperti mana haba penyesaran dan pemendakan. Kemudian kita tengok kepada gambar rajak aras tenaga ya. Okey, sama je. Okey, kita lukis satu anak panah ke atas, tulis tenaga. Okey. Kemudian kita labelkan. Kita lukis label dia, aras tenaga dia. Ada 2 sebab dia exo. Ya, exo bentuk dia macam ni lah, exo kan. Tenaga bahan lebih tinggi daripada tenaga hasil. Okey, kemudian kita letakkan bahan kita. Okey, kita ambil saja persamaan anion atau persamaan kimia, boleh. Boleh ambil persamaan anion, boleh ambil persamaan kimia. Okey. Jadi kita letak sini. Kalau kita guna persamaan anion, maksudnya untuk yang pada bahan tak bahan tu ialah H plus tambah OH minus. Tapi kalau kita ambil persamaan kimia pun boleh. HCl tambah NaOH. Boleh juga. Okey, kemudian kita letakkan hasil. Hasil sini persamaan ionnya ialah H2O. Okey. Kalau kita nak letak hasil persamaan kimia pun boleh. NaCl tambah H2O. Boleh juga. Okey, kemudian kita letakkan delta H-nya, nilainya yang kita kira tadi, negatif 60.9 kilojoule per mol. Okey. Kemudian ada nota penting pada awak punya modul itu. Ni nota penting ni awak kena faham betul-betul ya. Okey, yang pertama,
haba penetralan antara asid kuat dan alkali kuat adalah lebih tinggi daripada haba penetralan antara asid kuat dan alkali lemah atau asid lemah dan alkali kuat. Okey. Kalau kita menggunakan kedua-dua kuat, asid pun kuat, alkali pun kuat. Okey, nilai haba penetralan dia biasanya lebih tinggi daripada kalau kita menggunakan salah satunya kuat. Salah satunya kuat, salah satunya lemah. Satu kuat, satu lemah. Asid kuat, alkali lemah. Atau alkali kuat, asid lemah. Atau asid lemah, alkali lemah. Tak kira lah. Kalau lemah, jadi salah satu lemah atau dua-duanya lemah, maka nilai haba penetralannya lebih rendah daripada asid kuat dan alkali kuat. Okey, kenapa? Ini persoalan ni, kenapa? Jadi kait balik dengan tanda tampak yang kita belajar itu, jawapannya kerana sebahagian haba yang terbebas diserap semula untuk mengayon molekul asid atau alkali lemah yang tak terayon. Kita maklum bahawa kalau di asid lemah atau alkali lemah, dia akan mengayon separah. Maksudnya, separuh mengayon, separuh tak mengayon. Jadi, bila tenaga terbebas yang kita bebas dalam tahap penetralan ni, tenaga tu diserap semula oleh molekul yang tak terayon tu untuk mengayon. Jadi, tenaga di situ telah diguna. Maka menyebabkan tenaga terbebas tu lebih rendah. Okey, lebih rendah. Okey, itu yang kedua. Kemudian, kalau kita tengok dari segi nilai haba penetralan bagi asid kuat dan alkali kuat adalah sama walau apa asid atau alkali yang digunakan. Sebab apa sama? Sebab, contoh kita ada HCl tambah NaOH. Okey, kita dapat hasil NaCl tambah H2O. Okey, nilai haba penetralannya ialah negatif 57 kJ per mol. Contoh. Tapi kalau kita guna asid nitrik campur dengan kalium hidroksida. Jadi sama, dua-duanya asid kuat, alkali kuat. Yang pertama pun asid kuat, alkali kuat. Okey, yang kedua pun asid kuat, alkali kuat. Cuma asid berbeza. Kita akan dapat KNO3 tambah H2O. Okey, nilai haba penetralannya adalah sama, negatif 57 kJ per mol. Okey. Kenapa? Sebab haba yang kita kira, balik kepada haba penetralan. Haba penetralan tu apa dia? Haba yang terbebas apabila 1 mol air terbentuk. Jadi haba yang kita kira di sini ialah haba untuk pembentukan mol air. Jadi apa asid awak guna, apa alkali awak guna, yang penting kedua-duanya kuat, dia akan dapat jawapan yang sama. Tapi kalau salah satu lemah, tak dapatlah sama. Contoh kita guna HCl, kita guna asid etanoik. CH3COH tambah NaOH. Asid lemah kan. Jadi nilai itu tak dapatlah negatif 57 kJ per mol. Okey. Sekian, itu saja. Okey, awak boleh teruskan buat latihan haba penetralan pada muka surat 88.